Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Sabahal khair. InsyaAllah hari ini kita akan belajar subjek Jawi, iaitu tanda baca, tanda noktah. Tanda baca, tanda noktah. Apa yang murid akan belajar pada hari ini? Yang pertama, murid dapat mengenal simbol tanda noktah. Mengenal simbol tanda noktah. Yang kedua, murid dapat mengenal fungsi tanda noktah. Apa penggunaan tanda noktah ni macam mana? Yang tu kita akan belajar hari ini. Yang ketiga, murid dapat membaca contoh ayat dengan betul. Okey, contoh ayat dengan betul. Ramai yang dah tahu dah macam mana tanda noktah ataupun tanda titik kita sebut. Okey, sebab awak dah belajar dalam bahasa Melayu. Tetapi hari ini kita akan belajar dalam tulisan Jawi. Okey. Okey, di sini adalah simbol tanda noktah. Simbol tanda noktah adalah titik. Adalah titik. Senang sahaja simbol tanda noktah. Kalau ada soalan tanya, bagaimanakah bentuk simbol tanda noktah? Letak titik sahaja. Itu adalah tanda noktah. Tapi kita kena tahu di mana letaknya tanda titik itu. Lepas ni kita tengok. Okey, di sini kita belajar dulu. Yang pertama, fungsi tanda noktah yang pertama ialah tanda berhenti digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Okey, dalam satu ayat, bila dah selesai satu ayat tu, letak tanda noktah. Kenapa letak tanda noktah? Ini tandanya ayat itu sudah berakhir ataupun sudah berhenti di situ. Faham? Maksudnya ayat itu sudah lengkap. Ayat itu sudah sempurna. Selagi tak sempurna, selagi tu jangan letak di titik. Okey. Contohnya dekat sini. Yang pertama, bapa saya seorang guru. Okey, sama-sama baca ya. Bapa saya seorang guru. Letak tanda noktah. Maksudnya ayat ni dah lengkap, dah sempurna. Bapa saya seorang guru. Titik, noktah. Yang kedua, emak menyuruh Salmah membasuh baju. Emak menyuruh Salmah membasuh baju. Tanda noktah. Okey, kalau awak letak noktah dekat sini, jadi emak menyuruh. Menyuruh apa? Maksudnya ayat tu tak lengkap lagi. Sebab tu tanda noktah kena betul di mana letaknya tanda noktah. Emak menyuruh Salmah membasuh baju. Letak tanda noktah. Silap letak tanda noktah, maksudnya ayat awak tergantung ataupun tidak sempurna ataupun salah. Okey, saya ada kucing. Noktah. Ni dah ayat sempurna. Walaupun 3 perkataan saja pun dah sempurna. Nama kucing saya Comel. Tanda noktah bagi. Kalau awak tak letak tanda noktah sini, bacaannya macam ni. Saya ada kucing, nama kucing saya Comel. Maksudnya ayat tu tak sempurna, tunggang langgang. Okey. Kena betul. Saya ada kucing. Tanda noktah. Nama kucing saya Comel di hujung. Jangan keliru walaupun dia tulis kat sini digunakan pada akhir setiap ayat. Tak semestinya ayat yang panjang ni berakhir di hujung, selepasnya tak ada ayat dah. Maksud dekat sini adalah bila ayat tu dah sempurna, boleh letak tanda noktah, sambung dengan ayat yang lain. Yang keempat, kakak ke pasar membeli ikan. Tanda noktah. Dia pergi bersama kawannya. Tanda noktah. Zoo negara terletak di Hulu Kelang. Tanda noktah. Di sana terdapat pelbagai jenis haiwan. Di sana terdapat pelbagai jenis
I want to tanda noktah. Fungsi tanda noktah yang pertama, dia diletakkan di hujung ayat yang sempurna. Bila selesai sempurna sahaja ayat tu, maksudnya ayat letaklah tanda noktah. Contoh, saya tidur pun ayat yang sempurna walaupun ada dua patah perkataan. Saya tidur tu pun dah kita faham, maksudnya dia tengah tidur. Fungsi yang kedua, fungsi tanda titik, tanda noktah tadi ialah tanda selepas setiap nombor senarai. Awak senaraikan, listkan, senaraikan apa sahaja perkara, setiap perkara tersebut kena letak noktah. Contoh kat sini, yang pertama, kereta keluaran syarikat Proton ialah, pertama, Saga, letak tanda noktah. Dua, Wira, tanda noktah. Ketiga, Wajar, tanda noktah. Senarai nombor ni awak letak sahaja perkataan, terus letak tanda noktah. Tu fungsi tanda noktah. Yang kedua, keempat tadi, perdana. Kelima, persona, letak tanda noktah. Contoh yang kedua, bahan-bahan untuk memasak mi goreng ialah, ni macam buat resepi, kena letak tanda noktah. Sebungkus mi goreng, tanda noktah. Semangkuk cili kering yang telah dikisar, tanda noktah. Semangkuk kecil kicap, tanda noktah. Semangkuk isi ayam, tanda noktah. Sayur tauge, tanda noktah. Okey, itu fungsi tanda noktah yang kedua, iaitu tanda selepas setiap nombor senarai. Awak senaraikan perkara-perkara yang awak nak buat, 1, 2, 3, 4, 5, letakkan senarai dia, seterusnya tanda noktah. Contoh yang paling senang, kalau awak pergi ke sekolah, waktu esok ada pendidikan seni, cikgu suruh awak bawa perkara-perkara tersebut, senaraikan. Yang pertama, pensel warna, letak tanda noktah. Seterusnya yang kedua, kertas lukisan, letak tanda noktah. Seterusnya seperti berikut. Itu adalah fungsi tanda noktah yang kedua. Okey, fungsi tanda noktah yang ketiga ialah tanda singkatan nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Ni kalau ada nama singkatan, maksudnya dekat situ ada nama panjang dia. Pangkalan TLDM terletak di Lumut Perak, ni contoh dia. Apa maksud Ta Lam Dal Mim ni? Tentera Laut Diraja Malaysia. MPS, kalau dalam bahasa Melayu kita sebut MPS, tapi tulis dia mim pa sin. Jangan nak sebut mim pa sin. Apa mim pa sin? Salah. Kita kena sebut dalam bahasa Melayu MPS sebab dia singkatan. M ni merujuk kepada apa? Majlis. Pa ni merujuk kepada perbandaran. Sin merujuk kepada Seremban. Bila awak nak buat singkatan Majlis Perbandaran Seremban ni, dalam singkatan ambil huruf pertama setiap perkataan. Majlis huruf mim, perbandaran huruf pa, Seremban huruf sin. Tetapi di tengah-tengah dia kena letak tanda noktah. Mim tanda noktah, pa tanda noktah, sin. Seterusnya contoh, JBA, Jabatan Bekalan Air. ATM, Angkatan Tentera Malaysia. JKR, Jabatan Kerja Raya. JPA, Jabatan Pertahanan Awam. Ustaz, kenapa A bukan alif ke Ustaz? Awam ni sebab dia perkataan pinjaman bahasa Arab, kena guna huruf Ain. RTM, Radio Television Malaysia. BSN, Bank Simpanan Nasional.
ASN, Amanah Saham Nasional. Ni PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ni semua kebanyakannya adalah nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Okey, contoh lain. SK, apa maksud SK? S sin titik kaf, Sekolah Kebangsaan. SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan. UPSR, Ujian Penilaian Sekolah Rendah. Tu semua contoh-contoh nama singkatan. Kena letak tanda noktah di tengah-tengahnya. Tu fungsi yang ketiga, tanda noktah. Okey. Apa yang kita belajar pada hari ini tadi ialah yang pertama, awak dah tahu simbol tanda noktah. Okey, yang kedua, awak tahu fungsi-fungsi tanda noktah. Fungsi tanda noktah yang pertama apa tadi? Yang pertama ialah digunakan pada akhir ayat yang sempurna. Yang kedua, apa fungsi dia yang kedua? Digunakan untuk di akhir senarai, nombor senarai. Contoh, awak nak listkan alatan ataupun bahan untuk awak buat pendidikan seni, listkan, letak tanda noktah. Yang ketiga adalah nama singkatan bagi jabatan, organisasi, syarikat dan sebagainya. Sekiranya awak ada soalan berkenaan dengan tanda noktah, boleh tanya Ustaz. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.